Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa amaduhu as-salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan atau kama qala Rasulullah sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang dimuliakan, datuk pengurusi, timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid dan seterusnya, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menghadirkan perasaan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kita masih lagi berada dengan sempurna di dalam masjid kita ni, dapat melaksanakan salat secara berjamaah, dapat menjalankan kehidupan kita, dapat mengatur agenda harian, mingguan, bulanan, tahunan kita dengan baik, dan kesemuanya itu dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, maka Allah Ta'ala memperkenankannya. Maka satu nikmat, satu kesyukuran yang perlu kita hadirkan dengan cara kita menyebut dengan lisan kita Alhamdulillah, kita beramal dengan jawarih, dengan jasad kita akan kebaikan, dan kita meyakini di dalam hati kita bahawa nikmat ini semuanya hak milik Allah dan dia akan mengambil apabila sampai masanya nanti. InsyaAllah, gabungan ketiga perkara yang kita hadir dalam hati kita, dalam amal kita, dalam lisan kita akan menjadikan nikmat Allah begitu bermakna kepada kita, kerana Allah Ta'ala sertakan kepada mereka yang syukur dengan nikmat itu akan balasan syurga yang menjadi impian semua orang, insya-Allah akan menjadi milik kita. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kita agama Islam, dan inilah salah satunya agama yang diterima. Saya suka sebut bahawa kita tidak ada pilihan. Kita bukan boleh pilih agama lain. Kita bukan boleh suka-suka, seronok. Sebenarnya kita telah ditetapkan. Cuma Allah Ta'ala tidak menggunakan paksaan. Dia hanya menggunakan kaedah kebijaksanaan dan akal manusia. So, orang yang bijaksana, orang yang berakal pastinya akan sentiasa melihat setiap agama yang ada itu kekurangan dan kelebihan. Maka mereka yang berakal sudah tentunya akan memilih satu pegangan, satu tempat bergantung yang boleh menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila dia mendengar sedikit pun kekurangan tentang agama tersebut, maka perasaan gundah gulana, perasaan kecewa pasti ada. Kerana agama itu tidak boleh bersifat kekurangan. Macam mana juga Tuhan, Allah, Tuhan yang kita sembah tidak boleh ada sifat kekurangan. Jika dia kurang, maka dia bukan Tuhan. Begitu juga dengan agama, dia tidak boleh ada kekurangan. Kerana kekurangan bukan menunjukkan agama itu datangnya dari Maha Pencipta. Kerana agama ini selayaknya Maha Pencipta lah yang menghantarnya, yang memberinya. Kerana dialah yang mencipta, bukan sekadar makhluk, tapi keseluruh alam ini, maka dia mengetahui. Lalu dihantar agama yang sesuai dengan ciptaannya. So di sinilah kita rasa bersyukur apabila Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di dalam agama yang suci lagi mulia pada hari ini, dan berdoalah mudah-mudahan
agama ini kekal di dalam jiwa kita sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita menyebut dalam doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kita sebut juga Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Kita minta supaya Allah kekalkan kita dalam keimanan, dalam agama inilah, agama Islam ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah mengekalkan sehinggalah kita bertemu dengannya dengan keadaan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Lalu Allah akan menyebut, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di kalangan hamba-Ku. Insya-Allah mudah-mudahan kita berboleh saadah dengan pengabdian kita terhadap agama ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita berada dosa yang keempat, iaitu at-tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Okey, meninggalkan sembahyang. Selalu saya sebut bahawa di antara rukun Islam yang diperuntukkan kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita amalkan, sebab rukun Islam bersifat amalan, manakala rukun-rukun iman bersifat kepercayaan. Kepercayaan kepada rukun iman diterjemahkan dalam bentuk amalan, dalam bentuk rukun Islam. Kita percaya kepada Allah. Macam mana kita nak mengamalkan kepercayaan kepada Allah? Dengan mengamalkan rukun Islam. Hasil gabungan rukun iman dan rukun Islam, Allah Ta'ala akan memberi ihsan, Allah memberi keikhlasan, Allah memberi satu perasaan seronok dalam beribadah. Ini akibat ataupun hasil daripada cantuman iman tadi disambung dengan amalan daripada kepercayaan tadi, maka menghasilkan ihsan, satu kebaikan yang satu sifat yang tertinggi di dalam agama kita. Ikhlasnya duduk dalam ihsan, tawadhu'nya duduk dalam ihsan, qanaahnya duduk dalam ihsan. Karena ihsan ini bersifat fa in lam yaraka yarahu. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak dapat melihat Allah pun, yakinlah dia melihat kamu. Itu maknanya peringkat tertinggi keikhlasan itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua memperolehinya, dan cara nak memperolehinya salah satu ialah dengan jalan salat. Sebab itu disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, Ra'sul amri al-Islam wa amaduhu as-salah. Pokok perkara dalam tiang ataupun asas yang kuat di dalam agama Islam kita ini ialah sembahyang. Kerana Islam meletakkan sembahyang ini sebagai iman, sebagai tiang. Dan itulah disebut dia oleh Nabi perbezaan, kan? Al-farqu bainar rajulain, kan, yang berperbezaan di antara muslim dan kafir ialah mereka yang meninggalkan solat. Kerana hari ini kita tak dapat nak membezakan di antara orang Islam dan orang bukan Islam kecuali dengan solat. Kadang-kadang dia Islam tapi solat pun tak. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, khususnya dalam bermusafir, yang mereka meremeh-remehkan, tidak mengenalkan solat. Hal ini susah kita nak kenal. Tambah hari ini kita tengok satu trend di Amerika pada hari ini, tuan-tuan, ialah mereka suka menamakan anak mereka dengan nama Islam. Omar, tapi Omar Brian. Kita Omar, Islam ni, wajah bukan Islam. Omar, Qasim, Ibrahim. Kita tengok dalam Wikipedia kan disebutkan bahawa satu trend hari ini berlaku di negara barat. Di England pun juga nama Islam, tapi ini bukan Islam. Ni yang terbaru ni. Satu kata Allah Islam tak Islam, yang pemain England yang terbaru ni. Ibrahim apa nama dia, kan? Ibrahim Legit nama dia. Yang dijangka bakal menggantikan Cristiano Ronaldo. Kan? Nama Ibrahim. Tapi orang England. Kita kena cek lah, saya pun tak pasti dia Islam tak Islam. Tapi nak cerita, trend nama-nama Islam tu sekarang memang jadi satu trend kepada orang bukan Islam. Tapi hakikatnya mereka bukan Islam. Dan bagaimana Nabi menyebut nak membezakan Islam dengan bukan Islam ialah dengan mendirikan sembahyang. Inilah yang membezakan kita. InsyaAllah mari kita sambung, kita tengok sambungan berkaitan dengan dosa yang keempat, iaitu meninggalkan salat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka menurut para ahli tafsir, mereka berkata zikir kepada Allah atau mengingati Allah itu di dalam ayat ini iaitu mengerjakan salat 5 waktu. Ini tuan-tuan, kita nak menterjemahkan satu perkataan mesti rujuk kepada ahli dia. Sebab bila kita sebut zikir, mengingati,
ada orang menggunakan kaedah literal, kaedah huruf, mengingati, bukan suruh semayang, dia kata suruh ingat. Inilah puak-puak batiniah, puak-puak liberal pada hari ini. Mereka menggunakan kaedah literal. Dia kata Tuhan bukan suruh semayang, dia kata suruh mengingati. Cara nak ingat Tuhan terpulang lah. Ini satu kemerbahayaan kita pada zaman ini. Hari ini banyak tuan-tuan kaedah-kaedah macam tu. Contohnya saya sebut pada perjumpaan lepas, sembahyang untuk jadi baik. Kalau dah baik, kalau boleh baik dengan cara lain, pergi pulau lah, bertapa di gunung lah, yoga lah, dah jadi baik, maka tidak perlu sembahyang lagi. Kerana sembahyang ini bertujuan untuk kontrol, kawal manusia, nafsu manusia supaya jadi baik. So kalau boleh baik dengan cara lain, dia kata dengan cara tak langsung, hukum solat itu terbatal pada dialah, pada orang yang jadi baik. Ini satu fahaman yang salah dan ianya berluasa di dalam dunia sekarang ini. So itu di antara benda-benda yang kita kena alert, bahawa nak menterjemahkan zikru ke, nak menjemahkan apa-apa ke, mesti melalui orang yang faqih, orang yang ahlinya. Biasanya kita rujuk kepada ahli tafsir lah, bukan kita menggunakan sekadar akal kita. Karena akal kita ni ada dia punya had-had dia yang tertentu. Baik, barang siapa yang disibukkan oleh hartanya atau anak pinaknya, misalnya di dalam urusan perniagaan, menjual dan membeli dan mencari sara hidup, ataupun juga disibukkan oleh pengurusan tanah kebunnya dan anak-anaknya, sehingga melalaikannya dari mengerjakan solat sampai keluar dari waktunya, maka mereka itu akan tergolong dalam kategori orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengarang kita kata siapa yang beruruskan dunia sehingga melalaikan daripada solat, maka mereka rugi. Bukan sekadar rugi, dia ulang 3 kali rugi. Rugi serugi-ruginya. Apa sebab dia punya penekanan tu tuan-tuan? Sebab orang yang meninggalkan solat ini di dunia hidupnya tak berkat. Rugilah. Walaupun nampak hebat tapi dia tak berkat. Maknanya perbuatan dia walaupun baik, Allah tak terima. Kalau dia hidup di atas dunia, dia guna rezeki Allah, dia makan pemberian Allah, Allah tak redha. Itu rugi. Rugi dunia. Kemudian rugi pula dalam kubur. Orang duduk rehat-rehat dalam kubur, orang duduk bersenang-senang dalam kubur, dia dengan susah payah, dia dengan penuh dengan kesengsaraan. Rugi yang kedua. Kemudian rugi yang ketiga ialah rugi di mahsyar, rugi di akhirat. Kerana orang yang salat ini, qalu ma salakakum fi saqar, kata Allah Ta'ala, orang yang tak solat ini masuk neraka saqar. Kan maknanya 3 kerugian. Kan disebut dalam, ada orang biasa buat poster, ada poster di masjid, balasan untuk mereka yang meninggalkan solat, 5 di dunia, 5 di kubur, 5 di akhirat. Itu rugi di dunia, tak berkat hidup. Berkat ini dia merangkumi keseluruhan kehidupan. Kadang-kadang tak berkat dalam rezeki, walaupun banyak tapi masalah. Tapi walaupun kadang-kadang dia tak berkat, bermaksud rezeki itu ada, tapi hati pula tak senang. Sepatutnya rezeki ada, rumah ada, segala-galanya ada, tak ada isu lagi dia nak susah hati. Tapi Allah Ta'ala hadirkan perasaan gundah gulana dalam hati dia. Makan tak lalu, tidur tak kenyang, mandi tak basah, kata orang. Bukan orang bercinta, tapi dia tak tahu kat mana masalah dia lagi. Di segi dunia semua ada. Itulah yang dinamakan keberkatan itu tidak ada pada diri dia. Itulah nak mana keberkatan yang hilang akibat daripada meninggalkan solat. Kita ni kalau boleh tuan-tuan, saya percayalah tuan-tuan tidaklah kategori itu. Cuma untuk orang yang masih lagi meninggalkan solat ini, kalau boleh kembalilah cepat. Hari ini kadang-kadang kita tengok pelik, saya rasa pun pelik. Kita tahu bahawa dunia bakal berakhir. Bahkan kajian yang dibuat oleh geopolitik antarabangsa ni, perang yang berlaku di Lebanon ini akan merebak ni. Akan membesar. Dan kemungkinan besar perang dunia ketiga ataupun Armageddon, kan, peperangan yang terakhir dalam dunia ini akan berlaku seperti yang diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil al-Duhaimah, peperangan yang besar yang akan berlaku. Tapi kita tengok hari ini manusia masih lagi lalai.
ni Maharaja Lawak 4 dah mula balik dah. Kan? Saya tu saya tengok kan. Kadang-kadang buka, alamak dah start dah rupanya Maharaja Lawak 4. Oh, gelak sana sini. Itu mas singa duk menyanyi ya Allahu Akbar. Jatuh kursi bangun-bangun tu bangkit balik sini kan. Jadi maknanya seolah-olah tak ada apa langsung perasaan takut dengan apa yang berlaku di dunia ni. Sedangkan kita tahu dunia tengah menuju ke akhir. Apatah lagi kalau nak cerita bab sembahyang. Kan, nak cerita bab sembahyang, satu masalah. Nak cerita bab mari ke masjid pun lagi masalah. Lepas tu malam tadi saya sebut kan, saya ada ceramah Maulidur Rasul di Pagar Serai. Saya kata kita manusia ada 3 kategori. Yang pertama memang kaki tak sembahyang. Satu. Yang kedua, dia mau sembahyang dia balik. Dia tak peduli ilmu sembahyang. Bila orang tanya sembahyang juga. Tapi ilmu sembahyang, rukun, sunat apa semua langsung dia tak kisah. Baca tahiyat betul tak betul, baca Fatihah betul tak betul, dia tak peduli. Yang penting aku sembahyang. Yang ketiga, orang yang memang kaki sembahyang, rajin mari sembahyang, tetapi kadang-kadang dia tidak mempedulikan adab-adab di dalam masjid. Atas tengah masjid tuan-tuan, ini pengalaman kita ni, kita tak ada nak ba'diyah lagi, dia tu lampu lah. Ada satu surah lagi dahsyat, azan isyak ada kunci dah tanda kan. Hak perempuan yang selalu masalah, kesian orang perempuan, ada pondok biasalah lambat kan, azan kita duduk-duduk tak nak ba'diyah lagi. Sebab tu saya ada setengah-setengah masjid, saya tengok dia punya budaya, kalau jenis pakat atas semayang ba'diyah belakang, habis salam dia kita kena bangun buat siap. Kalau tidak semayang dalam gelap tu, kita tengah semayang dia tutup lampu kan, dia tutup lampu, dia tak kisah prak lampu dia. Kalau nak pergi mana Allah Ta'ala alam, tapi yang penting ba'diyah dia tak peduli. Itu memang masjid, kaki masjid. Saya bukan kata tentu, tapi nak cerita kategori manusia memang masjid, sebab dia memang sosial kan, tukar buka lampu, tutup lampu, buka lampu, tapi ba'diyah, qabliyah dia tak peduli. Hak geng hak tahu masjid satu hal, ni geng hak mari masjid yang mesti kita mesti kena jadikan bila masuk masjid mesti kita penuhi dengan adab dan sopan berada di dalam masjid. Sebab ini bab kita membicarakan tentang solat yang menjadi imat tiang dalam agama kita. Sebab kita pun tahu kan, awwalu ma yuhasibu 'indallah fil qabr, soalan yang pertama sekali dalam kubur yang Allah akan tanya ialah tentang solat dan sembahyang. Kan, apabila kita selesai bab sembahyang, wa iza salahat, okeylah, bila selesai baik dan sembahyang, okey, sebaik semuanya. Jika masalah kita tentang sembahyang, masalah lah. Sembahyang ini seolah macam kalau kita di dunia ni macam pasport kita. Kalau kita nak pergi ke luar negara, nak pergi dengan senang, tunjuk pasport. Kalau pasport pun ada masalah, siaplah. Dia masuk dalam bilik interrogation tu, bilik soal siasat tu, berjam-jam lah kita duduk dalam tu. Habis ditelanjangnya, segala-galanya dia ditanya. Tapi kalau tengok pasport kita okey, tak ada masalah, jalan. Jadi macam mana sembahyang ni seolah macam pasport kita. Dia tanya kita bab sembahyang, selesai bab sembahyang, berehatlah engkau. Kan dalam kitab malam pertama di kubur, Imam Jalil As-Sayuti dia kata orang mukmin ini hanya disoal siasat oleh malaikat seminggu je. Seminggu tu seminggu dunia ke seminggu akhirat, wallahu alam lah. Dia kata seminggu je, 7 hari. Dia tak sebut minggu, 7 hari. Habis itu berehatlah kau. 7 hari dia soal kita. Dia tanya tentang solat, dia tanyalah tentang kita punya harta kita, ilmu kita, usia kita, semua dia tanya. Lepas tu berehatlah kita sehingga sampainya hari kiamat. Itu orang mukmin. Maknanya kita hanya disoal 7 hari ya, seminggu. Yang paling keras malam pertama. Malam pertama. Lepas tu ada makin kurang dan akhirnya kita dibenarkan berehat. Kata Nabi, tidurlah seperti mana tidur pengantin kan, yang mana tidak diganggu lagi. Tapi orang kafir akan disoal ya, berulang kali sehingga mereka merasa tidak selesa berada di alam kubur. Lepas tu kata Imam Ahmad bin Hanbal, berehat yang sebenar apabila kita mencecahkan kaki kita di alam kubur, itulah rehat yang sebenar. Kalau tidak, selagi itulah ada saja tanggungjawab yang kita nak kena buat. Dahlah sembahyang tiap-tiap hari, pengurusan keluarga lagi, pengurusan masyarakat lagi, pengurusan diri kita lagi, kan?
Kita pergi jalan raya, bukan kita seorang je atas jalan raya, beramai. Hak kaki semayang tak apalah, hak kaki semayang dari kita pula usaha hati, kan? Jadi maknanya kesibukan itu sentiasa berlaku kecuali setelah kita mati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, so orang yang melalaikan dirinya daripada mengerjakan solat sampai keluar daripada waktunya, mereka adalah orang yang serugi-ruginya. So tuan-tuan, tolonglah janganlah kita menjadi manusia yang rugi, kerana rugi ini bukan rugi dunia, rugi akhirat yang bersifat abqa, kekal, yang bersifat lebih baik daripada isi dunia ini. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, ini tuan-tuan, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Pertama-tama sekali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan pada diri seseorang di hari kiamat dari amalnya, yaitu tentang solatnya. Tentang solat. Bukan dia tanya isu kita dengan orang lain. Tu kadang-kadang kita ni, syaitan suka menyibukkan kita benda-benda yang bukan berkaitan dengan kepentingan diri kita. Kita dah sibuk orang lain punya urusan. Ni hari ni orang nak cerita bab Fatah Amin dengan Fasurah bercerai, kan? Tu saya kata jadi artis payah, tak jadi artis payah. Hari-hari orang duk bercerita pasal dia. Dia sibukkan dengan benda yang tak sepatutnya. Patutnya kita kena menyibukkan diri kita dengan menilai diri kita, khususnya bab solat kita. Sebab itulah perkara pertama yang akan dihisab, dihitungkan pada diri seseorang di hari kiamat dari amalnya, yaitu tentang solatnya. Jika solatnya benar, yakni sempurna, maka yang bersangkutan itu akan menang dan berhasil. Solat yang baik, dia akan membuatkan yang lain itu yang berkaitan dengan solat juga sempurna. Ialah sebab kalau dah solat dah okey, sifat manusia, sikap manusia, akhlak dia mesti baik. Mesti dia akan jadi orang yang baik sebab solat dia baik. So hari ini tuan-tuan, kalau solat kita belum dapat merubah PN kita, merubah kelakuan kita, maknanya ada something wrong, ada sesuatu tentang solat yang kita tak dapat lagi dalam solat tersebut. Sama ada dari segi fiqhnya ataupun dari segi falsafahnya. Sebab tu kalau solat ini, dia punya pengakhiran pada solat ini mesti jadi baik. Baik ini bermakna amalan-amalan lain kita buat. Baik ini juga bermakna hubungan kita dengan masyarakat. Baik ini juga bermakna kita dengan makhluk lain. Kan, itu hasil daripada natijah, hasil daripada perbuatan solat yang diterima di sisi Allah. So kalau maknanya kalau kita solat tapi ada something lagi, ada masih lagi pada diri kita yang belum cukup sempurna lagi, belum lagi dapat sejajar selari dengan solat kita, maknanya adalah yang tak kena. Biasanya bukan fiqh tapi falsafah. Kalau kita dengar daripada tokoh motivasi, dia kata kalau hak jenis mari sembahyang rajin, tapi dalam masa yang sama akhlak belum terpuji, masih lagi duk buat perangai yang tak senonoh, bermakna dia kena kaji balik dari segi falsafah. Sebab dalam solat kita ada falsafah. Kita angkat takbir ada falsafah, kita rokok ada falsafah, kita sujud, kita dengar kenapa Allah suruh bila imam baca surah kita kena diam, sebab kita nak memahami erti surah. Jadi biasanya kata pakar-pakar motivasi, dia bukan fiqh. Sebab hari ni kita fiqh ni kita boleh buat. Fiqh ni hanya kita baca macam biasalah, orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud, itu fiqh. Tapi falsafah dalam bentuk yang tersirat, itu kalau kita kaji itu, insya-Allah dia akan hadirkan. Oh, aku rasa selama ni aku hebat, aku rasa selama ni aku kuat, aku megah. Rupa-rupanya muka yang aku jaga ni letak kat tempat orang pijak aja. Tah yang aku sujud tu, muka aku sembam tadi, tempat kaki manusia aja. Dia hadir perasaan macam tu. Bila ada macam tu, sebab saya tadi ahli-ahli hukama, ahli-ahli pakar psikologi dan juga orang bijaksana ni, dia kata kalau sembahyang kita masih lagi ada masalah, kajilah dari sudut falsafah.
Masa kita sujud itu kita hadir perasaan rendah diri. Sebab muka yang kita jaga yang hebat, konon-kononnya hebat, hanya diletakkan di tikar. Macam kita ada kapek okey lagi, ada setengah yang atas tile kan, zaman Nabi atas tanah kan. Tak tu, dengan keadaan tempat tu kita tak tahu apa jadi. Tak ada koridor letak kat situ bawah, kita pergi sujud situ. Kalau kita tahu, kita tak buat. Tapi kita buat dengan niat mematuhi perintah Allah, merasa kerendahan diri. Itu insya-Allah dia akan hadir satu perasaan. Lepas tu kalau kita mengaji falsafah badan kita, tuan-tuan, kita tak akan megah. Saya dah baca buku berkaitan dengan fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu apa yang kamu nampak. Dia kata manusia ni kalau tahu diri dia takkan rasa sombong. Sebab sehebat-hebat dia, ke tangan kanan dia, tangan kiri inilah dia kata buat cuci najis. Tak ada dalam sejarah manusia orang lain cuci najis. Tangan kiri inilah. Sehebat-hebat badan manusia, sekuat-kuat macam mana pun, perut dia penuh dengan najis yang dia bawa kulu kili apa semua. Bahkan dia kata manusia yang selalu sombong, cuba dia fikir kejadian dia berbanding dengan seekor binatang yang paling hina. Dia kata mana yang lebih hebat kejadian dia berbanding dengan binatang tersebut. Walaupun kita kata dari segi akal kita, orang yang itu dia tak gunakan akal dia untuk berfikir, jadi dia hanya gunakan jasad dia, sedangkan jasad dia tak ke mana. Ini di antara falsafah, tuan-tuan, yang boleh kita gunakan untuk berfikir sekiranya solat kita belum dapat merubah diri kita lagi. Kalau kita dapat rasa macam tu, otomatik dia akan sikit pelan-pelan kita akan berubah. Kalau tidak, kita hanya sekadar menunai solat dari sudut fiqh. Kita belajar rukun, kita belajar sunat, kita belajar makruh. Tu pun kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Dan kebanyakan kita buat daripada tak buat. Sunat tahu tapi tak buat. Makruh kita tahu tapi kita ramai buat makruh. Tuan-tuan buka kitab Qaulul Tam, Mu'taqam Badrin, Munatul Musalli, semua tu berkaitan dengan fiqh. Tapi tak banyak yang membicarakan falsafah tentang solat yang boleh menghadirkan hati yang lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika solatnya itu kurang, iaitu tidak benar, maka yang bersangkutan itu akan rugi dan menyesal. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan tentang kedudukan penghuni neraka Jahannam dalam firman-Nya. Inilah yang saya bacakan tadi. Qalu ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Bukan qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ada tiga sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka Saqar. Atas ditulis neraka Jahannam, tapi ayat itu dia kata neraka Saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Allah bertanya kepada orang-orang yang kafir yang tidak melaksanakan solat. So kata mereka menjawab, kami dahulunya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Satu sebab untuk menyebabkan kita masuk neraka Saqar ialah meninggalkan solat. Kemudian yang kedua, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang ni dimaksud orang yang bakhil, kedekut. Orang yang ada kelebihan, tidak mau membantu orang-orang yang lemah. Sebab tu dia kata walam naku nut'imul miskin, orang yang tidak beri makan kepada orang miskin. So ini sebab yang kedua kita masuk dalam neraka Saqar. Allah marah orang yang herdik kan dalam duha kan. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta, orang miskin lah. Fala tanhar, jangan kamu herdik, jangan kamu halau dia, jangan kamu marah dekat dia. Orang yang perangai macam ni antara penghuni neraka Saqar. Yang ketiga wa kunna nakhudu minal khaidin, iaitu yang ketiga wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami membicarakan buruk-buruk bersama mereka yang suka membicarakannya. Ini suka bercakap buruk. Yang ketiga, dan kami mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Mana mereka tak percaya kepada hari kiamat. Yang tadi
perkara yang buruk tadi kaitan orang miskin tadi. Mana contoh orang miskin meminta kat kita. Kita pun cakap apalah kerja minta je, malas betul lah minta kerja ni, badan sihat-sihat ni kenapa dok minta kat orang. Pilah cari kerja sendiri. Kita membicarakan. Bahkan bila kita duduk dalam kelompok kita akan mengatakan orang miskin ni malas lah, orang miskin ni tak mau kerja, mentang-mentang kita duk bagi depa seronok, semua nak main minta. Kita membicarakan keburukan mereka. Walaupun dunia hari ni memang berlaku jenis-jenis macam tu kan, kita tak dapat nak nafikan. Tapi kadang-kadang ayat ini dia melarang kita membicarakan keburukan orang miskin tadi, kelemahan dia. So menyebabkan kita dimasuk neraka sakar. Dan seterusnya yang ketiga dia kata, mereka yang mendustakan hari kiamat, yang tak percaya kepada hari kiamat. Siapa? Golongan-golongan etis yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Golongan-golongan naturalis yang menganggap dunia ini natural, semua berlaku secara semula jadi. Itu geng-geng yang akan masuk neraka sakar. Sehingga datanglah kepada kami berupa kematian. Bila datang kematian, baru mereka tahu kata hari kiamat itu ada. Maka tidaklah berguna lagi bagi mereka syafaat, pertolongan dari orang-orang yang memberi syafaat. Apa maksud dia tuan-tuan? Masa di dunia dulu, mereka lebih harap kepada orang berbanding dengan Allah Ta'ala. Mereka anggap inilah kawan sehidup semati, sedunia seakhirat. Esok kalau aku mati, tolonglah masukkan aku dalam syurga. Bukan minta dekat Tuhan, minta dekat kawan dia tu. Minta dekat berhala yang dia sembah, minta dekat apa-apalah yang menjadi dia punya Tuhan dia selain daripada Allah. Lalu Allah kata, wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak memberi manfaat kepada dia sebarang pertolongan. Maknanya orang yang menggunakan orang lain selain daripada Allah sebagai pertolongan tidak ada. Dan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhirat kelak kabel kita satu je, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kabel yang paling besar. Kabel Nabi inilah satunya kabel yang boleh mengeluarkan kita walaupun duduk dalam neraka sekalipun dia boleh keluarkan kita. Itu pun bukan kuasa Nabi. Nabi minta dekat izin Tuhan. Tapi kabel-kabel yang lain, anak kita yang mati kecil ke, kan? Saudara-saudara kita yang mati syahid ke, apa pun dia mesti bermula daripada amalan kita dulu. Tapi kalau kabel Nabi ni dia special sikit. Pak Nabi diberi betul-betul keistimewaan. Dia tak ada hak dia punya keistimewaan dia tu. Tapi yang lain tu macam anak kita mati kecil. Jangan kita kata aku dah ada anak di syurga, aku tak sembahyang, tak apa. Esok anak aku panggil aku masuk syurga sekali. Tu tak ada. Itu kena bermula dengan kita dulu. Kita dulu kena buat amalan apa semua. Mungkin ada selek sikit, barulah anak kita yang mati kecil itu boleh menjadi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Tapi kalau sekadar kita kata aku dah anakku 3 orang mati kecil, dia kata 3 orang esok panggil aku masuk neraka ke syurga. Dia pun hidup atas dunia enjoy kan, apa pun tak buat. Bila orang kata hang tak sembahyang lah, aku dah standby lah, aku anak aku 3 orang mati je lah kecil. Jadi dia duduk dengan penuh kedustaan kata orang kan, sebab dia rasa benda anak dia menyelamatkan dia. Itu tak betul. Yang betul-betul confirm yang Nabi dia. Tu pun kalau Nabi mengaku umat dia. Macam mana Nabi nak mengaku umat kalau duduk atas dunia sembahyang pun dah, apa pun dah, tiba-tiba dia kata tak apa, Nabi ada, Nabi akan tolong aku nanti, syafaat. Sedangkan Nabi sebut terang-terang, kana ummati fi yaumil qiyamati ghurran muajjalin. Aku kenal umat aku di akhirat nanti melalui tanda ghurran muajjalin, macam tanda bercahaya, min asaril wudu, daripada kesan wudu. Dunia tak pernah berwudu, tiba-tiba dia kata tak apalah, Nabi tolong dia nanti, Nabi akan beri syafaat, Nabi kan maha pemaaf apa semua kan, jadi aku tak sembahyang pun tak apa. Tapi dia tak sembahyang, tak ada lah ghurran muajjalin tadi, tanda-tanda wudu tadi. Dalam Al-Quran Allah sebut min asaris sujud kan, simahum fi wujuhum min asaris sujud, ada kesan sujud pun tak buat juga. So macam mana Nabi nak kenal dia? Bila Nabi tak kenal, mari kat Nabi minta tolong, Nabi halau lah kan. Sedangkan dalam Telaga Hud tu, Telaga Hud kan, di pada mahsyar kita ada Telaga Hud, sama-sama hidup baris tu, kita boleh minum Telaga Hud tu. Tu pun dikawal oleh malaikat. Masa kita baris di pada mahsyar tu, nak pergi ke immigration malaikat tu, baris yang lama, jadi kita dahaga, kita nak makan, nak minum, jadi kita pergilah minum di Telaga Hud. Dia punya luas dia sebulan perjalanan,
dia punya keluasan telaga Uhud tu, kemudian dia punya gayung dia sebanyak bintang di langit dan dikawal oleh malaikat. Bukan boleh semua pergi cedok kan, kita nak pergi tumpah cedok, malaikat kata ni orang mana ni, balik, dia tak kenal. Hanya orang yang dapat keistimewaan umat Nabi saja yang boleh minum air daripada telaga tu. Masuk dalam syurga dia boleh minum telaga Kausar pula. Masuk di mahsyar dia boleh minum juga, tapi hanya mereka yang terpilih sahaja, yang ada ghurran muajjalin tadi. So kalau dia tak sembahyang, dia apa pun tak buat, tapi dia harap Nabi akan bagi syafaat, pakai tak jawab, tak ada lah, lebuh lah jawabnya. Dia punya syafaat dia memang tak ada lah, sebab dia tak nak sembahyang, tak ada langsung bukti dia menjadi umat Nabi. Datang Nabi kata ni umat Nabi Isa lah pergi jauh-jauh dia kan. Maknanya satu angan-angan kosong lah, satu kesilapan yang besar lah. Macam juga yang anak mati tadi, dia kata tak apa, dah sedang menunggu kat dia, akhirnya dia ambil sambil lewat dalam ibadat dia. Ada pula anak dia tahfiz Al-Quran, hafizah apa semua kan, jadi dia anggap sambil lewat kerana dia sudah ada saham. Walaupun saham itu betul, tapi mesti bermula dengan diri dia terlebih dahulu. Itulah yang disebut oleh Imam Maghsyayuti dalam kitab Malam Pertama di Barzah itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda lagi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Rawahul Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi. Perjanjian di antara kami dan mereka orang-orang munafik itu ialah dengan salat, maka barang siapa yang meninggalkannya sesungguh dia telah menjadi kafir. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Nabi akan memberi jaminan, Nabi akan menjadi penjamin kepada orang-orang yang melaksanakan solat ini. Kan, dia Nabi akan tolong, akan jaga kepada orang yang melaksanakan solat. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia terlepas daripada jaminan Nabi. Tak ada lah, maknanya dia akan termasuk kategori dalam orang-orang kafir. Bila orang kafir, mana Nabi nak bagi jaminan? Nabi tak bagi jaminan. Orang munafik pun Nabi tak jaminan kan. Ini ke pula orang yang kafir atas nama meninggalkan sembahyang. Sebab itu ramai ulama mengatakan siapa yang meninggalkan sembahyang bermakna dia telah kafir. Man tarakas salat faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Cuma ulama membahaskan maksud meninggalkan itu macam mana. Kalau dia meninggalkan dengan meremeh-remehkan, menganggap solat itu tak wajib, menganggap solat itu satu ciptaan manusia, saja-saja buat, maka jatuh kafir. Kalau dia meninggalkan bukan kerana dia meremehkan, cuma dia malas kan, balok lihat kata orang, malas nak buat, maka ulama kata dia tak kafir, cuma berdosa besar. Ini yang kita bincangkan, dosa besar ini. Tapi kalau pandangan Khawarij kan, Khawarij meninggalkan solat ini dosa besar. Orang yang dosa besar jatuh kafir. Sebab tu Khawarij ni dia keras, yang duk penggal kepala orang, yang duk gantung orang tu, hak dia pahaman macam tu lah. Sebab menganggap siapa-siapa yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Ahli sunnah wal jamaah, dia tidak menganggap orang yang meninggalkan dosa besar itu sebagai, melakukan dosa besar itu sebagai kafir. Macam juga solat tadi. Solat tadi daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika dia meninggalkannya kerana malas, tapi dia tahu benda tu wajib, cuma dia malas nak buat. Tak apalah, aku lah ni tak dan lagi, esok-esok aku buat lah kan, aku tahu nanti aku ganti balik lah, aku qadha balik lah semua yang aku tinggal tu kan. Bukan lama mana dia kata 2 rakaat 4 rakaat sekejap lah kan. Maknanya dia mengakui solat tu, cuma dia tak nak buat, maka kategori itu kategori dosa besar, tak jatuh kafir. So ulama membincangkan yang Nabi kata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian, jaminan aku dengan orang yang beriman ini adalah orang yang melaksanakan salat. Siapa meninggalkan salat, maka dia terkeluar daripada jaminan aku. Seolah-olah macam kalau kita masuk penjara, Nabi pergi jamin. Kita masuk neraka, Nabi pergi jamin kita, bawa keluar daripada neraka, masukkan dalam syurga. Tapi
Nabi hanya menjamin orang yang melaksanakan solat tapi masuk neraka. Yang kita bincang, fawailul lil musallin, kan, orang yang masuk neraka tapi melakukan solat. Jadi maknanya Nabi memberi jaminan kepada orang yang melaksanakan solat, tapi tinggal dia solat, terputuslah jaminan tersebut kerana dia termasuk di dalam kategori orang-orang kafir. Orang Islam kita ada yang meninggalkan solat kerana dia malas, tapi orang-orang kafir mereka meninggalkan solat kerana meremeh-remehkan solat, menganggap solat itu bukan hukum, bukan benda wajib. Memanglah sebab mereka kafir. Tapi maknanya orang Islam ni lebih selamat lagi lah. Tapi bukan maknanya saya nak bagi tuan-tuan suruh tinggalkan solat tu. Nak cerita bagi dari segi sudut hukum ahli sunnah dengan khawarij. So khawarij ni terlampau, buat silap sikit anggap dia dosa besar. Orang kafir kan halal darah dia, tu yang dia bunuh sana sini tu. Walaupun Islam, dia gantung, dia penggal leher Islam, tapi bagi dia tu kafir. Sebab apa? Meninggalkan, melakukan dosa besar. Apa dosa dia? Tak melaksanakan hukum Islam. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, itu saya kata keras punya khawarij. Sebab tu dia bunuh Sayyidina Umar, dia bunuh Sayyidina Ali, sahabat Nabi tu, menantu Nabi yang paling besar pun bunuh macam tu je. Mereka tak heran. Bunuh tu, yang kaki bunuh, yang bunuh dia Sayyidina Ali tu bukan orang kampung lekeh macam kita ni, ahli ibadah, tapi mereka dipesongkan, terlampau tegas, terlampau keras, sehingga sanggup membunuh sahabat Nabi dan juga menantu Nabi, Sayyidina Ali, karramallahu wajah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini dan kita akan sambung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah, kan, insyaallah pada perjumpaan kita akan datang. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan Allah memberi sedikit maklumat ilmu dan menjadikan kita lebih lebih cakna dengan solat dan lebih melaksanakan solat dengan hati, dengan badan, dengan hati dan sepenuhnya lah, supaya solat kita benar-benar berkesan untuk merubah kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Pertama, sebarang kekurangan dan kesilapan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين في كل مكان وفي كل الزمان في كل بلدان المسلمين عما هو على بلدنا هذا خاصه يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.